warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Wasikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barakah ni dapat kita lagi sekali bersama-sama kumpul dalam Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Antara amalan yang mana kalau kita lakukan sekalian di dunia tapi kita dah berada dalam syurga, amalan lain wasilah untuk kita mendapat pahala, kemudian mendapat rahmat Allah, kemudian baru ke syurga. Amalan wasilah untuk mendapat rahmat Allah, iaitu dengan pertukaran pahala, kemudian Allah bagi rahmat dan ke syurga. Tapi satu amalan ni maksudnya kalau kita buat terus berada dalam taman syurga, itulah dalam majlis ilmu. Kita datang dalam majlis ilmu, kita dah duduk dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Dan kalau kita hari ini akhir zaman pula, hari ini kalau kita lihat ada perkara yang mesti kita berikan tumpuan, kita mesti berikan satu perhatian yang tinggi, iaitu meletakkan diri pada ketaatan yang utama, iaitu memperkasakan balik kefahaman dengan ilmu. Sebab akhir zaman ini antara perkara yang akan diserang bertubi-tubi ini adalah kefahaman, kembali kepada untuk memartabatkan kembali keyakinan kepada Allah SWT. Akhir zaman ini banyak berlakunya perkara-perkara yang dipanggil kebatilan, batil ni kepalsuan. Yang palsu ni semakin digembar-gemborkan. Terutama yang palsu ni sekalian kita rujuk kepada dunia. Dunia ni dinisbahkan kepada kepalsuan, kebatilan. Lawan kepada kebatilan ini kebenaran, ini lawannya adalah akhirat. Hari ini digembar-gemborkan banyak keadaan dunia yang dirisau-risaukan, yang ditakut-takutkan, yang dibimbang-bimbangkan. Kita bimbang, kita hilang fokus tujuan yang mana kita ni nak balik ke darul akhirah, negeri akhirat yang abadan, yang kekal abadan.
Maka antara cara untuk kita memastikan kefahaman kita ini sentiasa mustaqim, istiqamah adalah kita kena pastikan kita berikan masa, tenaga, ruang untuk kita duduk di dalam taman-taman syurga, yakni majlis ilmu. Kerana padanya akan memberikan kefahaman. Allah akan bukakan pintu kefahaman. Apatah lagi perbahasan yang terus membincangkan tentang akidah, tauhid, yang membincangkan tentang permasalahan-permasalahan yang mampu meluruskan kembali kefahaman. Seperti bagaimana yang kita bincangkan dalam hakikat kehidupan ini, kita membincangkan ataupun kita mensyarahkan kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf. Ada orang beramal di akhir zaman di sekalian, namun kehidupannya masih terombang-ambing. Nah, beramal tapi kehidupan masih terombang-ambing. Buktinya bagaimana? Kita ambil contoh penyakit mutaakhir, penyakit akhir zaman, yakni depresi, anxiety. Akhir zaman, walau penyakit itu dah ada dah, bunyi dia dimodernkan. Mereka yang beramal tetapi masih lagi dalam keadaan anxiety. Sebab saya ada jumpa beberapa kes, malah mereka akan pastikan mereka betul-betul beramal sebab mereka nak keluar daripada penyakit itu. Tapi setengah itu memberikan satu kesimpulan bahawa anxiety takkan hilang hanya dengan beramal. Malah kalau jemaah sekalian tengok hari ini, beranilah kalau kita buat kenyataan terbuka, orang anxiety ni adalah kerana orang lemah amal, lemah iman. Tengok tuan, mengamuk orang. Orang marah dengan statement tu. Seakan-akan tekanan perasaan, anxiety, tekanan perasaan itu tiada kena-mengena dengan amalan. Tak ada kena-mengena. Sebab ada kenyataan daripada pakar lah, saya panggil pakar sebab beliau memang aktif dalam bidang bagi motivasi dan keagamaan pun, ustaz lah, public figure kan, terpaksa buat satu kenyataan, tarik balik tu masalah. Kenyataan tarik balik bahawasanya anxiety tidak menunjukkan lemah iman. Kenyataan tarik balik. Apa mesej yang nak disampaikan di sini? Kalau kita lihat betapa iman, Islam, amal, iman dan amal ni takkan mampu diterjemahkan dalam kehidupan. Tak boleh. Jangan cuba kait-kait dengan iman, dengan amal, jangan kaitkan. Ada pun orang itu kadang hidup je kucak-kacir, serabut, kadang sebut tak kena, beramal tapi hidup tak kena. Dia kau boleh kata jangan kaitkan, pisahkan kehidupan amal-amal. Walaupun kehidupan dia itu masih tak berada dalam keseimbangan, tak bertemu dengan titik kesejahteraan. Ini yang berlaku kerana apa? Kerana tidak dibawa kepada perbahasan yang bersandarkan kepada kebenaran, yakni sifat wajib bagi Nabi SAW. Kalau ikut bagaimana Nabi SAW diutuskan, itu adalah untuk membetulkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini akhlak ni dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW itu diutuskan hanyalah untuk memperbaiki atau memperbetulkan kehidupan, lalu beramal. Hidup betul dah, lalu beramallah untuk konsisten hidup itu. Makna hidup tu betul dah, maksudnya lurus dah, relax. Nak datang masjid dah tak berkira dah. Dia tak kata sibuk lah, tak dapat datang lah, payahlah. Amalan-amalan ini suruhan Allah Ta'ala itu yang berupa bentuk yang menjadi undang-undang kehidupan sepatutnya. Tidak lagi dipertikaikan, malah tidak menjadi persoalan dah. Tapi hari ini menjadi persoalan. Yang beramal pun belum tentu hidupnya macam ni, ustaz. Malah kadang beramal pula kena lagi teruk katanya. Kita tak boleh letak satu keistimewaan orang yang beramal, orang Islam akhir zaman ni duduk satu kedudukan yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Seakan keamalan-amalan ataupun kehidupan Islam ini akhir zaman, saya cerita tentang keadaan akhir zaman ini, tercabar, tercabar kerana ia bukan menjadi solusi kepada kehidupan.
Kehidupan ini akhirnya diambil oleh perbahasan yang terbuka, open minded. Itu masuk ancaman liberal, kerana lebih terbuka, tidak rigid, tidak jumud. Perbahasan tentang free thinker, ini masuk. Kita alhamdulillah, kita Allah jaga sekarang ini. Kalau duduk di kalangan Gen Y, golongan baru-baru ni, terkejut kalau kita dengar perbahasan-perbahasan mereka yang mana kalau nak dikaitkan kehidupan. Dia Islam, tapi bab kehidupan ni, wallahi jemaah sekalian, ia akan cuba pisahkan 100%. Contoh bahasa mudah kita bincang gini lah. Kerja tu, yang kita kerja, anak muda kerja, dapat kerja jemaah sekalian, dia tak nampak solat ni. Kalau kita tak didik dia solat dengan kerja, dua benda berbeza. Walhal kerja itu juga termasuklah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang benar, solat itu pekerjaan utama. Sambil itu bekerjalah mencari apa yang Allah suruh itu. Fantashiru fil ard, tak terpisah betulnya. Macam mana penuh kat jalan raya tu, masjid itu penuh kat masjid. Ada tak orang kata tak berat sebelah. Lain berat sebelah yang macam. Sekarang ni kalau tengok, kita kecenderungan tu bantuk sirun al hayat dunia. Dunia ni lebih mengambil perhatian yang tinggi kepada masyarakat awam. Kerana itulah kebatilan di akhir zaman semakin bermaharajalela. Itu tadi nak bermahdi. Sukar untuk kita membawa kembali hidup yang sebenar. Kalau contoh datang masjid, inilah hidup kita sebenarnya. Datang masjid ni, dalam bahasa mudah ni, kita datang masjid, inilah hidup kita, yang menyebabkan kehidupan kita yang seterusnya di luar sana terarah dengan baik. Dia kena buat pandangan itu balik, daripada pucuk pimpinan yang utama sehingga semua pusatkan kembali. Macam kita pergi Mekah, semua tumpu satu. Pembangunan itu terbina dari masjid dan berkembang keluar. Ini macam ini satu tugas yang berat untuk membawa kembali pandangan yang hak. Pandangan yang hak ni kita kena syarahkan. Bagaimana yang dikatakan di masjid ini membina kehidupan, Ustaz? Sedangkan kalau tengok datang masjid ni meninggalkan kehidupan lagi banyak. Contoh maghrib isyak tak buat apa-apa, duduk sini. Kalau orang lain tu boleh nak buat kerja, niaga lah, apalah, bincang, buat meeting. Kita duduk sini tak buat apa ni. Mananya kata kehidupan ni? Sehingga kan kalau kita pergi mengimarahkan, contoh nak solat saja, terpaksa kita berbelah bagi ni, solat saja dah tinggal semua dah. Macam mana nak nampak hidup ni terurus, sedangkan waktu solat tak terurus pun hidup. Kalau aku niaga solat kan lagi pula pelanggan kan. Alah. Macam mana mas sekalian? Di sinilah cabaran bagi kita jemaah sekalian. Sebab tu kita kena bawa balik perbahasan ini kepada perbahasan yang mengikut kepada Tariq Nubuwah, jalan kenabian. Bertepatan pula kita dalam bulan kelahiran Nabi SAW ini, dan kita membahaskan dengan tepat, dengan jelas kehidupan mengikut mengikut sifat wajib bagi Nabi SAW, tidak bermusim. Kita cuba nak terapkan bagaimana SOP kehidupan yang mesti bermula dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan kita telah pun masuk pada perbahasan yang membincangkan sifat yang pertama, itu siddiq, yakni benar, jujur, benar. Dan menjadi keutamaan dalam perbincangan kehidupan ini mestilah dibincangkan dengan pandangan yang benar. Tidak boleh mengikut keadaan dunia, tak, kerana kebenaran tak boleh. Contoh kehidupan dengan susah, kita nak buat apa ni? Susah. Bila sebut susah, contoh, kalau tidak cerita dengan yang benar, maka perbincangan kesusahan itu lebih mengambil perhatian. Apa dia? Bila susah, apa dia suruh buat? Kadang bila susah ini, kalau tidak membawa kepada yang benar, yakni dari mana datangnya susah, itu benar. Tengok dengan nama Allah. Sebab dalil yang pertama turun kepada Nabi SAW itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Ataupun bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruhnya. Maka kalau kita lihat pandangan yang pertama yang disuruh di dalam kehidupan bersandalkan Tariq Nubuwah ini, yang pertama sekali yang disuruh melihat dengan yang benar. Itu prinsip yang pertama.
Jadi bila melihat yang benar, kita berhadapan dengan susah. Sekarang ni dilanda kesusahan ni. Macam-macam krisis berlaku sekarang ni. Jadi kita nak lihat susah ini bagaimana? Bagaimana cara melihat susah? Nak tak nak, kalau ikut kepada dalil ni, iaitu surah Al-Alaq ayat 1, berbalik kepada bagaimana Nabi SAW mengajar kita, melihat dengan nama Allah pada kesusahan itu. Apa maksud melihat dengan nama Allah pada kesusahan? Di sinilah belajar tentang tauhid. Apa makna tauhid itu? Iaitu melihat sifat-sifat kebesaran Allah. Bahawa susah itu tidak akan berubah menjadi senang kalau tidak dengan kuasa Allah. Lah ni terbalik. Kita lihat susah, tak nampak Allah, nampak diri. Aku kena berubah. Sila lagi bulan ni sekalian. Sila lagi bulan dia kata Allah tak diubah susah ni. Dalil mana dia tengok? Dia baca innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, bahaya tuan. Kadang-kadang tak maaf cakap setengah-setengah konsep motivasi yang nampak macam Islamik tapi sudut pandang kefahaman tidak tepat. Kerana kesusahan tidak boleh diubah melainkan diri sendiri. Allah pun tak diubah. Betul kan? Sebab tu orang kabut pergi nak betulkan kesusahan dia. Kalau orang sebab apa hidup susah? Allah tak boleh ubah. Nah, kefahaman begini yang kita kena perbaiki, perhalusi, kerana melihat semua kejadian mesti dengan nama Allah. Bermaksud yang pertama, ngaji sifat 20 pula. Asy'ariyah kita mengaji bab sifat 20. Susah itu bermula tiada. Siapa yang bagi ada? Allah. Allah yang bagi ada susah. Bukan tiba-tiba ada. Maka ketika Allah uji susah satu benda yang buruk bagi kita, kita tak suka. Maka kata Allah, aku uji kamu walanabluukum bisyarri wal khair. Aku uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Bila kesusahan, keburukan untuk kamu. Buruk, susah. Kebaikan, bila dia senang, kebaikan untuk kita. Seronok. Namun di situ pada hujung ayatnya Al-Anbiya ayat 35 kata Allah, wa ilaina turja'un. Bisyarri wal khair fitnah. Allah uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kita kembali. Sebab tu bila kesusahan, apa bentuk kesusahan, kita kalam kalimah yang diajar oleh Allah melalui bagi Nabi SAW itu dengan kalimah istirja. Susah saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesusahan itu datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, tapi biasa kalimat istirja itu ditampak di jenazah saja. Sekarang mutakhir ni orang dah mula faham. Kawan-kawan kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku belum mati lagi. Dia bukan soal mati. Ini soal berkenaan keburukan. Setiap keburukan yang paling tinggi di kalangan manusia punya cobaan itu kematian. Mati itu buruk. Nah, keburukan bagi manusia. Lalu nak supaya kita tidak lebih terperangkap dengan keburukan, maka kita neutralizekan dia. Kita kembalikan kepada yang hak. Maka ketika itu jemaah sekalian, kesusahan yang datang berupa bentuk kekurangan harta, kesusahan dalam berupa bentuk kekurangan makan, kekurangan kesihatan, maka yang pertama yang sepatutnya dilihat usaha kerja yang mesti diletakkan pada perbahasan yang benar adalah memohon pertolongan Allah. Satu lah patutnya. Bukan susah je kita kena ubah. Tak boleh ni, saya kena usaha ni. Tak masjid pun tak apa. Yang penting kan kalau susah siapa nak tolong AJK, marah pula kita. Dia nampak mahal tu saja. Sebab tu bila mentaliti pandangan manusia tidak bermula dengan nama Allah, ni SOP. Kadang-kadang kita sebut di mulut, kita apa-apa balik pada Allah dengan Allah. Tapi nampak susah, kalau tak ada harta tak boleh juga. Kita Allah juga. Ini perbahasan yang masih tidak seiring. Perbahasan yang seiring adalah terus melihat susah dengan sifat Allah. Sifat yang pertama kalau kita belajar sifat 20, ada. Ada ni susah ni tak boleh ada sendiri.
Mesti ada yang mengadakan Allah. Ketika susah itu dengan adanya Allah, Allah yang sifat maha ada, mengadakan susah untuk menguji kita. Maka nampaklah dia dengan pertolongan Allah, ya Allah, tolonglah angkat kesusahan ini ya Allah. Bukan susah tu nampak dengan usaha, cari harta, cari benda. Itu keperluan lah, silakan. Tapi masalahnya nampak susah itu dengan harta, susah dengan benda, susah dengan usaha. Dengan Allah pun tak ada. Walhal kita nak baca bismillah selalu pun tak. Bismillah, bismillah, bismillah. Kadang-kadang kita bimbang bismillah tu jadi adat dah. Dia tak jadi ibadat. Sebab apa? Buat tak faham. Lepas tu kalau sebut dengan bismillah ni, huruf pertama yang bermula dalam Al-Quran, ba, ya ini mesti dengan nama Allah. Tak ada nama Allah, tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Nak senang, ni kita susah ni, nak senang macam mana ni? Dengan nama Allah. Kau cakap dengan nama Allah, macam mana pula dengan nama Allah? Semua bermula dengan nama dia. Tak nampak Al-Quran? Bukan kata bermula tanpa usaha yang kata menafikan af'al perbuatan, tidak. Tapi niat tu dah lari. Dia susah niat dia dengan selain Allah. Selain Allah, dia tak nampak Allah dalam setiap kehidupan dia. Maka kalau ini berlaku jemaah sekalian, maka sebab tu akhirnya digembar-gemburkan kebatilan itu. Dunia akan menguasai hidup manusia walaupun dia beramal. Malah salah hari bulan, silap hari bulan, dia beramal pun nampak hasil dunia, tak nampak Allah juga. Dia beramal dengan diri dia. Lega pun, free pun aku hari ni. Lega pun aku. Patutnya terima kasih ya Allah, kau bagi aku peluang, aku datang majlis, kau bagi aku, dengan kau ni aku datang, bukan dengan aku, bukan datang sendiri tu kan. Kau datang sendiri lah, Allah tak datang kita. Sebab apa? Kita lebih cenderung kepada dunia. Ini kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Cuma Allah pilih segelintir sebahagian ni, Allah gerakkan hati, Allah mudahkan urusan, akhirnya dah sampai. Beribadah bukannya mudah. Kalau ibadah mudah tu kan ibadah tu riadah kan. Kalau tuan-tuan kata datang masjid ni mudah, itu kan ibadah. Datang masjid ni susah. Susah ya amat-amat. Sebab nak kena lapang kau masa. Nak kena tak ada buat apa boleh datang. Bayangkan punya susah nak datang. Lain sekali takkan masjid dia kot. Walhal di masjid dah bermula nama Allah. Kau cakap nak mula nama Allah kat mana? Masjid tu masuk minta abu-abu rahmati. Kalau tak ada nama Allah, kaya, kuat, rezeki, sayang semua ni, kita cari apa kat luar? Perkataan rezeki buang, tak ada nama rezeki. Kaya buang, tak ada nama kaya. Sayang buang, tak ada nama sayang. Dan nak sangat lupa kat Allah, kita buang semua nama Allah. Buang, tak payah, jangan kaitkan. Nak cari apa? Tak ada nama. Sebab tu nama yang bermula itu dengan nama Allah. Cuma manusia lupa, leka, terhijab dia, tertutup dia dengan kebatilan. Sebab tu kalau kita lihat bacaan seluruhnya, kalau kita lihat seluruh kejadian ini, mesti tidak boleh dipisahkan dengan nama Allah. Dan manusia jemaah sekalian, Allah jadikan pembawa kepada amanah ini. Apa dia? Dari manusia itulah khalaqal insana min 'alaq. Dari manusia itulah yang akan menzahirkan pula nama-nama tersebut. Buktinya apa? Kita sebut tadi sayang. Kita tak belajar dengan kucing ni maksudnya. Malah dengan kucing pun manusianya sebut sayang. Allah sayangnya lah kucing dengan anak, dengan mak dia. Tak ada kucing cakap. Kalau kucing cakap, kiamat dah. Yang bercakap bagi tahu sayang, kuat, dapat rezeki. Dari siapa? Manusia dia. Malaikat pun manusia. Allah tidak beri ilmu ini. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Ilmu asma' ni diberi kepada manusia. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Malaikat beramal saja. Melainkan
Apanya Allah bagi tahu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah cabar malaikat balik. Waktu tu Allah nak jadikan Nabi Adam AS sebagai khalifah di dunia. Kita ni, tuan-tuan, mari kita betulkan. Yang dah faham, tak apa, cantik. Jangan kita sekali rasa kita ada mulia sikit dengan amal. Jangan. Malaikat lebih dulu pada kita beramal. Jangan terasa kita macam mulia sikit boleh beramal. Jangan. Iblis lagi dulu beramal. Habis iblis beramal, malaikat beramal. Kenapa Nabi Adam jadi ketua? Katalah nak ambil ketua dalam ni, tuan-tuan. Katalah, mesti tengok yang mana selalu datang. Contoh kan, ini selalu datang, ini boleh beramal. Tiba-tiba orang baru tak mana-mana datang. Ini muka tak pernah nampak dia tadi. Contohlah. Kenapa pula? Kenapa dia jadi? Kemudian Allah ajar Nabi Adam AS ilmu yang mana akhirnya Allah kata pada malaikat. Allah ajar Nabi Adam AS wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah kata kepada malaikat summa aradahum 'alal malaikah. Malaikat sebut balik ilmu yang telah Nabi Adam dapat tadi. Allah ajar tadi. Ketika itu malaikat dan jin, iblis ada sekali dalam kumpulan yang besar itu, mengaku bahawasanya mereka tidak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di saat inilah kemudian terus Nabi Adam AS disuruh oleh Allah, ayat 30, 31, 32, 33, dibacakan seluruh nama-nama. Dan ketika itu tercengang-cengang malaikat sekalian dengan nama-nama singklah, nama yang paling utama dibacalah nama Allah. Bukan malaikat yang sebut nama Allah, manusia. Ketika itulah disuruh sujud perintah. Wa iskunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis yang bodoh sombong ni, tuan-tuan, bengkak. Sebab tu bila kita kaji perbahasan kehidupan dan kita kaji melalui perjalanan yang bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW dengan bersandarkan Al-Quran, terbuka, tuan-tuan, iblis sebenarnya tak ada ilmu. Iblis tak ada ilmu, tuan-tuan. Jadi tukar kenyataan, iblis alim. Iblis tidak alim. Iblis abid saja. Alim tidak. Dalil yang tadi, kalau tanya mana dalil tadi, malaikat mengaku tak ada ilmu termasuk dengan iblis, tapi dah lah tak ada ilmu, tak nak belajar pula tu 2 kali. Jahil, murakab, dah lah tak ada ilmu, beramal tahu. Bila suruh untuk ilmu tak mau. Dia ingat bila dia beramal dia dapat ilmu. Salah. Belum tentu dia beramal orang tu berilmu. Orang berilmu tentu beramal. Nak tahu iblis ni berilmu ke tidak? Oh macam berilmu dia ni. Okey. Uji dengan Nabi Adam AS. Uji bagaimana? Tengok perkara yang dia tak suka. Susah tadi, susah. Ketika malaikat semua boleh sujud kepada Nabi Adam AS, iblis tak mau. Dia nampak susah. Susah dia tak nampak Allah. Dia nampak diri. Dia nampak Nabi Adam AS. Malah buat perbandingan. Ni tanah, ni aku api, kenapa pula aku sujud? Kan biasa kalau kita kena kesusahan, kadang-kadang setengah orang tak nampak Allah. Dia nampak apa yang kena ke aku. Siapa yang jahat? Siapa dengki ke aku ni? Dia tu nampak makhluk. Nak pula kalau kena ujian sihir ke, Ustaz boleh tahu datang dari mana? Apa datang-datang ni? Datang dari Allah, balik pada Allah. Ya. Dia nak tahu makhluk. Walhal nampak susah. Bila berlaku benda yang susah depan mata kita tak suka, patut nampak Allah lah. Iblis tidak. Ini menunjukkan dia tak ada ilmu. Orang berilmu ketika kena masalah dia beramal. Sebab kita tak boleh nak kata beramal lah, ini tak ada ilmu. Kita tak boleh nak trace orang tu tak ada ilmu. Malah kita tak boleh sekali kata tengok muka pun tak ada ilmu. Dahsyat dia ni. Tengok benar lah. Tapi saya kena lah. Cakap-cakap ini kena lah. Saya bercakap ni sambil itu berbicara perjalanan kebenaran. Bila kadang-kadang orang ni dia punya hijab dia tertutup rapat, dia tengok orang kecil semacam lah. Sampai kan tengok muka tu tak ada ilmu dah.
Oh terror ni, tengok muka tu tak ada ilmu, tak apalah, kena kasyaf lah. Kalau ilmu tak siapa tahu. Melainkan Allah uji dia. Allah uji. Ujian ni baru menentukan dia beramal dengan ilmu. Sebab orang yang beramal dengan ilmu, ketika ujian datang, amalan dia menjadi pendinding bagi dia. Tak goyang pun. Itu kata ujian datang, beramal hilang semua. Sebab dia beramal tak berilmu. Oh, ingatkan boleh beramal je Ustaz? Boleh, tak masalah. Tapi kena pastikan nanti kan datang ujian, kita tinggal amal dia. Dia bila kata ujian datang, patut amal makin mantap macam jadi iblis. Ujian datang, patutnya maintain lah jadi malaikat atau ketua. Dah, iblis terus jadi kafir. Kana minal kafirin. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dan ketika itu Allah nak suruh hormat ke Nabi Adam. Kalau sekiranya kita ambil ibrah, iblis ni dia rendahkan diri dia, dah dia tak tahu, mungkin dia akan dapat juga ilmu tu, tapi kerana sombong dengan amal, habis lah. Allah boleh cabut macam itu je kedudukan. Walhal memang Allah yang bagi pun kedudukan tu. Bila kita beramal, kita akan nampak kesan pada amal itu sebenarnya adalah anugerah pada Allah, bukan sebab amal itu, sebab Allah nak bagi. Kalau beramal tu semata-mata boleh angkat darjat, habis tuan. Kita akan tak berharap kepada Allah. Kita beramal, tak boleh berharap. Walhal amalan-amalan ni bermaksud adalah untuk bekalan diri di saat datang apa-apa musibah, ujian, maka kita boleh menghadapi. Maka cuma Allah Ta'ala, maka tadi puasa tadi, iblis tak ada tentang asma, malaikat pun tak ada. Sebab itu tuan-tuan, mana-mana yang terlibat dengan ruqyah ataupun berhadapan dengan keadaan zaman ni, macam-macam isu orang duk gembar-gemburan, kena rasuk, kena ini, kata zaman sekarang mereka buat kerja lebih dahsyat lah, sihir, bermaharajalela. Tapi memang ia pun tak nafikan. Semua saya nak beritahu begini, tuan-tuan tolong bawa dekat saya, mana-mana orang yang kena sihir, jin saka semua, yang mengajar nama Allah, tak ada. Merapu banyak jin tu yang kena sampuk. Merapu tuan, dia boleh baca Quran tapi tidak baca dengan nama Allah. Dia tidak akan ada kekuatan untuk melihat dengan nama Allah, sebab dia tak ada ilmu itu. Baik, bagi lalu azam. InsyaAllah.
Ya. La haula la haula la haula wala quwwata. Allah. لا إله إلا الله محمد اللهم رب هذه الأمة والسلة القرآن سيدنا محمد والبعث مقام إنك لا تخلف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kita sambung sikit. Kita buat kesimpulan. Baik. Maka kalau kita perhatikan balik tadi, maka tak ada satu pun makhluk. Kalau kita lihat, bagi contoh tadi, ruqyah jin ke, iblis ke, dia mungkin boleh baca Quran. Sebab memang iblis boleh baca Quran. Tapi baca nama Allah itu belum tentu. Apa maksudnya? Baik, gini. Ada satu tugas khas bagi manusia ni, takhsis. Tugas manusia ni. Ini kata berhubung dengan kebenaran, kita kena perhati baik-baik. Kalau lihat kepada perbahasan Al-Quran, kalamullah, furqan, pembeza antara nama Al-Quran juga adalah Al-Furqan, pembeza hak wal batil. Kalau rujuk kepada Al-Quran, ayat yang pertama dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Bismi, dengan nama Allah Ismul A'zam. Tujuan Allah SWT menjadikan alam, kita berada di alam dunia yang sementara ini. Allah jadikan alam yang ada hari ini bukan sia-sia, bukan saja-saja. Kalau kita lihat pada perbahasan sifat al-wujud, sifat 20, kewujudan alam ini berdalil kepada kewujudan Allah. Makna kata alam ni tak jadi sendiri, mesti ada yang menjadikan. Siapa? Allah yang Maha Ada. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat di masjid, alam ni Allah adakan. Kalau rujuk kepada surah Al-Mudassir 1-3, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa dia? Yakni Allah SWT suruh Nabi SAW bangun, berilah peringatan kepada manusia tentang kebesaran Allah, ataupun beritahu Allah Maha Besar. Nak melihat tentang Allah Maha Besar, kalau tuan-tuan baca saja huruf dalam Quran, Al-Quran ni dia terbagi kepada dua keadaan, qiraah dengan bilafzi, qiraah dengan bil musyahadah, dengan tengok. Dengan lihat qiraat ni, beriman kepada kitab yang Al-Quran dengan hati, yang merasakan ketika baca ni tuan, dia kena ada rasa ta'zim, keagungan Allah. Di mana nampak? Alam, kejadian alam. Dan kejadian alam diri manusia. Sebab tu wa rabbaka fakabbir, takbir ni adalah taksis kepada manusia. Takbir, Allah bagi tugas kepada Nabi Adam AS, dan Allah suruh iblis buat untuk melihat kebesaran Allah pada Nabi Adam AS. Walau iblis baca Quran, iblis boleh.
Ayat kursi, jangan kalau kena ruqyah tuan baca. Sila bulan dia pun baca, kita pun baca. Berlawan baca dengan dia. Sila bulan dia tolong betulkan makhraj. Makharijul huruf kata tak betul, salah kata. Tapi kalau kita baca dengan nama Allah, yakin bahawa engkau tak ada, Allah ada. Kau siapa? Ada satu kes, dia datang, dia sihir dengan kawan ni. Dia kata apa? Aku tak keluar. Saya cakap, aku datang sini tak nak berbincang. Tiada perbincangan. Aku datang dihantar oleh Allah suruh kau keluar. Kau nak mati dengan dia? Mati bukan sifat makhluk. Mati bukan makhluk yang pegang. Hidup bukan sifat makhluk. Kita tauhid dengan dia, kalah tuan. Kau nak mati dengan dia? Mati dengan dia. Engkau pun mati. Yang hidup siapa? Allah, bukan kau. Kau mati. Luar tuan. Tak boleh kan? Kita mati ya. Auzubillah masyaallah. Kita pun baca dah. Berlawan-lawan kan. Kita bagi tauhid dia terduduk kan. Sebab membesarkan Allah, Allah bagi tugas kepada manusia. Malaikat dengan jin, yang ni iblis, hanya tasbih, tahmid, alhamdulillah, puji. Puji itu pun Allah bagi dengan Allamal insana ma lam ya'lam, itu melalui bagaimana kejadian yang Allah ajar ni, pengetahuan hanya pada Allah. Allah bagi pada manusia dan juga kepada malaikat, tapi pada manusia ini ada lebih takbir. Yakni membesarkan dengan sifat kebesaran Allah. Sebab itu dalam perbahasan tauhid tuan, kalau kita rujuk lam tu, lam nafizah tu. Yang kedua adalah mat ta'zim, mat ta'zim. Tuan, kita kena rasa kebesaran Allah dengan sifatnya. Contoh rezeki. Rezeki ni kena rasa kebesaran Allah, bukan makhluk. Dan ini semua hanya nampak pada iman yang diterjemahkan pada kejadian. Dan ini iblis tak boleh tengok, malaikat pun tak boleh nampak tuan. Malaikat Allah bagi, tapi kalau manusia, Allah bagi sebenarnya. Sebab tu manusia ada tugas untuk membesarkan Allah di dunia. Tapi kalau manusia tak buat tugas membesarkan Allah, dia akan jadi takbir, tirai, takbir, sebelah dia takbur. Tukar. Allah suruh takbir, dia takbur. Aku kaya, aku kuat, rezeki dia kalau aku tak cari tak dapat, aku berilmu, alim, itu nama-nama Allah semua. Memang Allah letakkan pada makhluk. Sebab tu bila kita susun balik kehidupan ni dengan benar, bermula dengan benar. Benar dengan apa? Dengan Allah. Dan Allah bagi sifat-sifat kebesarannya pada makhluk untuk terjemahkan. Tuan-tuan nanti pakai kereta elok-elok, nak pula ada pula logo-logo tertentu kan. Dia jadi simbol kekayaan. Kayanya orang tu, kaya keluar. Kucing tak cakap, binatang tak cakap, jin pun tak cakap, yang cakap manusia. Kayanya orang tu. Kaya tu dah terjemah dah dengan simbol tadi. Orang yang amanah, nanti kalau buat amanah kena masuk bab ni khusus nanti. Bila orang kata kayanya orang tu, dia kena ajar Masya Allah. Allah ghani wa nahnu fuqara, aku fakir. Kau dah nampak kaya? Ini simbol kaya saja. Manusia akan sebut nama-nama Allah, rezekinya, kayanya, kuatnya. Tapi alangkah malangnya bila sebut nak kaya dengan apa? Dia tidak bermula dengan yang benar. Nak kaya dengan apa? Dengan usaha lah Ustaz, dengan bisnes lah Ustaz, dengan Allah bila. Bila dah tak ada semua nanti baru dengan Allah balik lah Ustaz, baru saya doa balik lah. Amin. Padahal mula-mula sekali patut dengan Allah dah. Sifat tadi tu. Baik jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pada siri akan datang dalam manusia, dan sifat yang seterusnya kita bincang adalah manusia menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan perbincangan yang akan datang melalui sifat-sifat kebesaran Allah tadi yang telah disampaikan bermula dengan dalil atau wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu alam. Itu sahaja perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mohon maaf bila saya ada kekurangan, kata-kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah